Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Dalam masa beberapa minggu lepas, ramai yang tanya saya berbaloi ke untuk angkat Retroid Pocket 3. Sebab yang pertama sekali, harga dia dah mula stabil sejak Retroid Pocket 3 Plus dilancarkan. Dan tak lama lagi, Retroid akan lancarkan satu lagi produk iaitu Retroid Pocket Flip. Kemungkinan akan turun lagi lah harga untuk previous versions seperti Retroid Pocket 3. Saya personally dah guna Retroid Pocket 3 ni hampir 3 bulan. Mostly saya guna untuk outdoor lah. Dan selama saya guna, ramai orang tak perasan. Kebanyakan ingat saya pegang smartphone sebab saiz dia sangat nipis dan lebih kecil daripada Nintendo Switch Lite. Even kalau orang perasan sekalipun, orang akan sangka yang saya pegang tu adalah PSP. Tak ada seorang pun tahu yang ini adalah Retroid Pocket 3. Sedangkan Retroid Pocket 3 ni merupakan emulator konsol yang paling popular compare to kebanyakan brand yang ada. Bagi saya, ramai tak tahu kewujudan emulator konsol seperti Retroid Pocket 3 ni sebab produk emulator ni memang tak masuk secara rasmi dalam pasaran Malaysia. Kalau kita nak beli pun secara online je. Itu pun kebanyakan direct daripada China. Jadi untuk video kali ni, saya akan kongsikan pengalaman penggunaan Retroid Pocket 3 dan beberapa benda penting yang patut anda tahu sebelum anda beli. Tanpa berlengah lagi, jom kita start. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Apa itu Retroid Pocket 3? Ramai yang dah tahu, tapi saya percaya still ramai lagi yang tak tahu. Okey, secara ringkasnya, Retroid Pocket 3 ni adalah sebuah emulator konsol ataupun retro konsol yang dilancarkan pada 15 Ogos 2022. Dan Retroid Pocket 3 ni merupakan retro konsol yang paling popular dan paling tinggi permintaan di awal perancaran pada tahun lepas. Dan game yang kita boleh main dekat konsol ni seperti biasalah game-game klasik daripada PS1, Nintendo 64, Game Boy, PSP dan bermacam-macam lagi lah game daripada konsol sekitar tahun 80-an sehinggalah awal 2000. Pada saat pelancaran Retroid Pocket 3 ni, dia menggunakan chipset yang lebih powerful dari produk-produk retro konsol yang ada dalam pasaran pada ketika tu dengan tanda harga bawah RM700. Jadi dia dapat run game seperti PSP dengan lebih lancar. Dan Retroid Pocket 3 ni juga menggunakan Android operating system. So selain daripada game-game emulator, kita boleh juga download aplikasi stream seperti Moonlight, PlayStation Remote Play, Steam Link, Nvidia GeForce Now dan juga game-game Android seperti PUBG, Call of Duty dan Mobile Legends. Retroid Pocket 3 ni juga ada built-in microphone. So untuk game yang memerlukan kita berkomunikasi dengan kita punya partner, Retroid Pocket 3 ni dia boleh buat. Okay, jadi sebelum kita pergi lebih mendalam lagi, kita tengok dulu apa yang ada dalam kotak masa anda beli. Okey, pertama sekali di luar kotak dia mention yang dia datang dengan 7 pilihan warna iaitu warna Snow, Indigo, Retro, 16-bit, White, Black, Orange. Yang mana yang ada dengan saya sekarang ni adalah Black. Okey, bila keluar daripada kotak, benda pertama sekali adalah user manual. Bahasa Inggeris depan dan belakang. Kali ni tak ada bahasa Cina, tak tahu kenapa. Satu tempered glass, satu kabel pengecasan Type A ke Type C dan konsol Retroid Pocket 3. Di bahagian hadapan skrin sebesar 4.7 inci dengan bezel yang minima dan disebabkan konsol ni warna hitam dan bezel dia pun warna hitam, bila kita guna kita rasa macam tak ada bezel. Di penjuru bawah terdapat logo Retroid Pocket 3. Okey, beralih bahagian button A, B, Y dan X. Button dia sangat kecil dan soft clicky. Saya personally tidak suka button yang jenis clicky. Terutama pada button yang paling kerap kita akan gunalah seperti A, B, Y dan X ni. Dan di pad dia pun jenis soft clicky. Dia punya analog stick bagi saya sangat kecil compare to device atau konsol yang saya pernah guna sebelum ni. Tapi material getah yang ada pada Retroid Pocket 3 ni adalah jenis yang tak mudah untuk lincin. So walaupun dia kecil tapi saya boleh kata selesa untuk kita guna. Kemudian di bahagian atas D-pad terdapat satu lubang kecil seperti reset button. Tapi sebenarnya ini adalah lubang mikrofon. Beralih di bahagian atas terdapat trigger button L1, L2 dan R1, R2. Kemudian ada satu power button yang agak keras untuk kita tekan. Di sebelah dia terdapat satu output micro HDMI. Yang mana micro HDMI ni untuk output display paling tinggi dia dapat capai adalah 720p iaitu HD, bukan Full HD. Kemudian di sebelah lagi terdapat select button dan start button yang boleh dikatakan jenis kliki juga dan keras untuk kita tekan. Okay, di bahagian kiri terdapat volume button up and down dan button dia pun jenis kliki dan keras. Dan di sebelah kanan pula terdapat home button. Dan home button ni dia tidak kliki tapi still juga keras. Beralih di bahagian bawah, terdapat satu lubang headphone jack, satu port Type C yang digunakan sebagai pengecasan dan juga transfer data, satu slot micro SD card dan dua stereo speaker. Kualiti sound dia saya boleh kata sama standard dengan entry level punya smartphone. Yang mana tak ada bass, sound dia flat dan dia tak ada tone tinggi rendah dia punya sound dia.
kita akan dengar dia mendatar je. Cuma sound dia saya boleh kata sedikit baik daripada entry level smartphone sebab dia adalah stereo speaker. Jadi kita dapat dengar beza kiri dengan kanan ni. Beralih ke bahagian belakang. Okay, di bahagian belakang terdapat 3 lubang airflow, tapi di dalam dia tak ada kipas untuk keluarkan udara panas yang ada kat dalam. Okay, dari segi design pertama sekali kita tengok pada warna dia. So untuk RetroArt Pocket 3, tiap warna mempunyai tekstur body yang berbeza. Untuk RetroArt Pocket 3, saya personally lebih suka warna hitam sebab warna hitam dia betul-betul fully hitam dengan button dia semua warna hitam. So untuk design warna hitam ni bagi saya dia lebih sesuai untuk orang yang berusia lah daripada pegang yang warna-warni tu kan. Tapi walau bagaimanapun benda tu terpulang pada cita rasa masing-masing. Dari segi reka bentuk pula, saya rasa kalau saya tak cakap pun mungkin semua dah tahulah design dia ni macam apa. Dari bahagian depan, atas, tepi dan belakang 90% hampir sama. Cuma ada sedikit perbezaan terutama sekali dari segi saiz lah. Okay, jadi kita tengok spek dalaman. Okay, pertama sekali RetroArt Pocket 3 menggunakan CPU A75 2.0 GHz /A55 1.8 GHz. Manakala GPU pula adalah PowerVR GE 8300 800 MHz. Skrin sebesar 4.7 inci, jenis IPS touch screen dengan aspect ratio 16:9. Resolution dia adalah 750 x 1334p dengan kadar segar semula 60Hz. Storage 32GB dan RAM terdapat dua varian iaitu 3GB dan 2GB RAM. Yang mana yang ada dengan saya sekarang ni adalah 3GB RAM. Operating system yang kita dapat masa keluar daripada kotak adalah Android 11 dan bateri dia adalah sebesar 4000 mAh. Tempoh pengecasan yang dia ambil daripada 0 sehingga ke 100% adalah 2 jam dan bateri dia dapat bertahan 5 ke 12 jam bergantung pada game yang anda main. Kualiti skrin dia memang sangat sharp, color dia sangat pekat dan vibrant. Cuma brightness dia tak cukup terang untuk kita main untuk outdoor. Tapi kalau indoor, tak ada masalah. Dari segi interface dia pula, saya dah siap setup dan saya tak guna RetroArt Pocket 3 launcher yang dah siap ada masa pertama kali kita keluarkan konsol ni daripada kotak. Tapi saya guna Daijisho sebab Daijisho lebih better lah compare to RetroArt Pocket 3 launcher. Okay, jadi kita tengok pada gaming performance. Okay, pertama sekali untuk game 16-bit atau game 8-bit ke bawah, dia dapat run tanpa sebarang isu langsung. Tak kisahlah mana-mana platform seperti Sega Genesis, Sega Mega Drive, Super Nintendo Entertainment. Ada yang cakap kat saya game-game klasik ni dia ada masalah aspect ratio, yang mana kebanyakan game dia tak full screen. Okay, tentang isu tu apa yang saya boleh kata, semua game-game klasik dia punya aspect ratio memang tak ada masalah langsung. By default aspect ratio dia memang 4:3 sebab game pada tahun 80-an sehingga awal 2000 memang developer game semua dia buat aspect ratio dia 4:3 sebab yelah zaman tu TV semua bentuk petak, mana ada widescreen macam sekarang. Tapi kalau kita nak juga full screen, RetroArt Pocket 3 ni kita boleh setkan aspect ratio dia ke 16:9 supaya game-game klasik ni dia dapat full screen. Cuma setengah game tu kita akan perasan yang game tu kena stretch. Saya personally memang akan setkan aspect ratio ke 16:9. Tak kisahlah dia stretch ke apa ke, yang penting dapat full screen. So user experience tu akan lebih best lah dengan full screen. Okay, sekarang kita pergi pada beberapa platform yang agak berat untuk emulator konsol. Kita start dengan Nintendo 64. Setakat yang saya try, semua game playable. Cuma game Nintendo 64 ni, game dia semua kita tak boleh nak tinggikan lagi dia punya grafik. Kita cuma boleh main dalam 1x rendering resolution. Setiap kali saya cuba naikkan kepada 2x, frame rate dia akan drop dan sound dia akan jadi pecah. Beralih ke Dreamcast, semua game by default internal resolution dia 640x480. Semua game dia adalah playable, tak ada masalah seperti drop frame ataupun terus crash keluar daripada game. Cuma ada sesetengah game yang banyak proses rendering seperti Daytona, sound dia akan jadi pecah. So apa yang saya boleh buat, saya turunkan internal resolution daripada 640x480 ke 320x240. Sound dia akan jadi okey, tapi grafik dia pula pecah.
So terpulanglah anda nak korbankan yang mana satu. Untuk PS1, by default dia menggunakan satu rendering resolution. Kita boleh main semua game tanpa sebarang masalah. Tapi kalau kita nak tinggikan lagi dia punya grafik, tak semua game yang boleh. Even game yang boleh sekalipun, paling tinggi kita boleh letak pada 2 rendering resolution. So grafik dia akan nampak lebih smooth lah. Tapi personally bagi saya, untuk PS1, by default dengan satu rendering resolution pun dah okey. Untuk platform PS2, apa yang saya boleh katakan, Retroid Pocket 3 ni belum mampu lagi untuk emulate game PS2. Dia bukan nak kata tak boleh langsung. Ada je game yang boleh. Mungkin dalam 100 game tu, tak sampai 5 game pun yang kita boleh main. Itu pun selepas kita dah letak grafik setting sehabis rendah. Sampai gambar nampak pecah. Tapi still ada lagging. Dan kadang-kadang tu dia hang dan dia crash terus keluar dari game. So saya consider Retroid Pocket 3 ni memang tak boleh run lah game PS2. Untuk GameCube, lebih kurang sama juga. Cuma sedikit baik daripada PS2. Sebab ada beberapa game, selepas kita rendahkan dia punya grafik setting, dia playable tanpa lag atau crash. Antara dia Resident Evil 4 dan Resident Evil 1. Kita boleh main sampai habis tanpa masalah. Beralih ke PSP. Ni yang paling saya suka. Dalam banyak-banyak platform, PSP adalah the best platform untuk Retroid Pocket 3. Okey, pertama sekali, banyak game yang dia boleh run lebih baik daripada performance konsol PSP yang sebenar. Dari segi color, frame rate, resolution. Senang cerita kalau kita letak side by side Retroid Pocket 3 dengan konsol PSP dan kita buka pula game yang sama, buat comparison. Memang kita tolak tepi konsol PSP. Tetapi, ada tetapi, Retroid Pocket 3 ni still tak dapat nak beat PSP 100%. Sebab ada juga beberapa game yang performance dia lebih teruk daripada PSP yang sebenar. Tapi tak banyak, beberapa je. Setakat yang saya jumpa, Killzone, Silent Hill dan Inferno Dante, even kita dah dropkan dia punya grafik setting pun still sangkut. Macam God of War, ramai yang kategorikan performance dia tak okey dekat Retroid Pocket 3. Sebab by default, untuk grafik setting PPSSPP dekat Retroid Pocket 3 ni adalah 2x rendering resolution dan 0 frame skipping. Tapi untuk game God of War, dia tak dapat nak run game dengan setting ni. So kita kena turunkan rendering resolution ke 1x dan setkan 1 frame skipping. Baru dia dapat run game God of War dengan lancar. Tapi mungkin ramai yang tak tahu, 1x rendering resolution dan 1 frame skipping boleh dikatakan 95% sama dengan performance konsol PSP yang sebenar. So untuk game God of War dekat Retroid Pocket 3 ni, saya tak kategorikan dia sebagai teruk atau tak okey ke, sebab technically dia balik kepada performance asal konsol PSP. Seterusnya, performance game Android, saya boleh kata semuanya lancar, tak ada masalah. Seperti mana dekat smartphone, sama je. Saya dah cuba beberapa game dan semuanya okey je. Okey, dan last sekali, performance streaming. Kebanyakan platform streaming, dia punya minimum requirement adalah 5GHz internet dan 4GB RAM. Tapi Retroid Pocket 3 ni, untuk the highest variant pun cuma 3GB RAM. Tapi saya try lah untuk Steam Link, Moonlight dan PS Remote Play. Performance dia saya boleh kata memuaskan. Masalah latency tu hanya berlaku kadang-kadang je. Dan untuk Nvidia GeForce Now, kita tak dapat nak stream pada the highest resolution. Dia mungkin run below 720p. Dan sama juga masalah latency tu cuma berlaku kadang-kadang je. Jadi kesimpulan yang saya boleh buat untuk part streaming ni, Retroid Pocket 3 ni, pada saya dapat perform dengan baik lah, dan saya sangat enjoy untuk layan game PlayStation dan game PC secara portable sambil baring atau lepak kat ruang tamu tanpa saya perlu kurung diri dalam bilik untuk layan game semata-mata. Okey, jadi sebelum anda beli Retroid Pocket 3 ni, ada benda penting yang perlu anda tahu. Retroid Pocket 3 ni, dia bukan konsol yang keluar daripada kotak, kita register ID, dah siap register ID, boleh terus download game dan main seperti mana Nintendo Switch dan PSP. No.
Retroid Pocket 3 ni perlu melalui proses configuration yang agak renyah bagi orang yang pertama kali menggunakan emulator konsol ni. Sebab anda kena kuasai 4 apps utama. Apps ni anda boleh download daripada Google Play Store, kecuali Dolphin Emulator lah. Anda kena download secara APK. Tapi dalam Retroid Pocket 3, keluar je daripada kotak, dia dah bagi semua apps yang kita perlu. Selain daripada tu, Retroid Pocket 3 ni, dia tak ada Retroid Store untuk kita download game. Contohnya seperti Nintendo Switch, dia ada Nintendo Store untuk kita beli game. Jadi game Retroid Pocket 3 ni, semua kita kena download daripada website. Dan untuk download game ni juga anda perlukan laptop atau PC untuk memudahkan kerja. Kemudian anda kena tahu macam mana cara nak masukkan game ke dalam folder yang betul dengan format file yang betul. Lepas tu ada lagi beberapa step yang anda kena set up sampailah anda dapat main game dia. Bagi saya, benda ni dia tak jadi masalah pada orang yang dah biasa configure game dan set up grafik seperti gamer PC. Tapi bagi konsol gamer atau orang yang tak pernah set up emulator konsol, memang akan ambil masa untuk set up Retroid Pocket 3 ni. Dan sebenarnya ramai yang dah putus asa PM saya, minta tolong saya buat lah. Saya cuba bantu seberapa banyak yang saya boleh. Tapi saya minta maaf banyak-banyak pada email yang mana yang saya tak sempat nak balas tu. Sebab banyak sangat email yang masuk berkaitan setup Retroid Pocket 3 ni. Dan juga konsol-konsol yang lain. Okey, kita beralih pada benda yang best tentang Retroid Pocket 3 ni. Okey, yang pertama sekali, kebiasaannya bila kita dah spend duit untuk kita beli satu-satu konsol, kita kena spend pula duit untuk kita beli game. Yang mana kadang-kadang tu duit kita habis untuk game lebih banyak daripada kita spend duit untuk beli konsol. Contohnya seperti Nintendo Switch, yang mana saya beli dengan harga sekitar RM800, tapi saya dah habis duit untuk beli game hampir RM2,000. Macam mana tak RM2,000? Kalau game baru, yang baru launching, sekitar RM250 ke RM300. Tapi untuk Retroid Pocket 3 ni, anda cuma keluar duit sekali je untuk beli Retroid Pocket 3 ni dan satu micro SD card. Game dia semua anda download secara percuma je dalam website. Kemudian benda yang kedua yang best tentang Retroid Pocket 3 ni, size dia hampir sama dengan smartphone. Membuatkan mudah untuk kita bawa ke mana-mana tanpa kita perlu bawa carrier case. Selit je masuk dalam poket macam mana smartphone. Saya personally, saya bawa Retroid Pocket 3 ni ke mana saja. So, di mana saja yang memerlukan saya untuk menunggu, seperti render video, order makan, waktu rehat office, saya akan keluarkan Retroid Pocket 3 ni daripada poket dan layan semua game yang saya dah download masuk dalam ni. Membuatkan waktu tu rasa sekejap je. Iyalah kan, daripada melangut tunggu je memanglah rasa lama walaupun sekejap. Okey, dan yang ketiga, bagi orang yang rindu PSP tapi nak beli PSP rasa macam konsol tu dah outdated sangat. Lepas tu dalam pasaran pun anda dah tak boleh nak dapat dah yang baru. Sebab Sony dah lama stop production untuk PSP. Maka inilah pengubat rindu anda pada PSP. Bukan saja game PSP, PS1, Nintendo 64, GameCube, Sega, Neo Geo, Game Boy Advance. Just download je game apa anda nak, sumbat je masuk. Tak cukup dengan tu, game Android pun anda boleh layan. Streaming pun boleh. So kalau anda ada Retroid Pocket 3 ni, maka jimatlah bateri smartphone anda. Sebab anda tak perlu lagi main game dekat smartphone. Semuanya anda boleh layan dekat Retroid Pocket 3. Okey, jadi persoalannya sekarang, berbaloi atau tidak untuk angkat Retroid Pocket 3 ni? Okey, bab ni mungkin kita mempunyai pendapat yang berbeza lah. Bagi saya, untuk handheld konsol, ada 3 benda utama yang saya akan ambil kira. Yang pertama sekali, saiz yang munasabah. Tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Mudah untuk kita bawa ke mana-mana. Kenalah dengan tujuan dia adalah portable. Yang kedua adalah battery life. Bagi saya, kalau 1 jam atau 2 jam bateri dah habis, saya rasa tak payah bawa pun tak apa kot. Kalau kita usung seharian, kita guna 2 jam dah habis, jadi kita usung device yang dah tak ada bateri. Habis tu satu hal pula kita nak kena mengusung power bank. Dan yang ketiga, harga yang seimbang dengan apa yang kita dapat. Jadi Retroid Pocket 3 ni ada kesemua ciri yang saya highlight. So bagi saya memang sangat berbaloi untuk angkat Retroid Pocket 3 ni. Jadi kita dah sampai ke penghujung video. Sekiranya anda berminat untuk beli Retroid Pocket 3 ni, saya ada letakkan link pembelian dekat description di bawah. Seperti biasa, kalau anda rasa video saya ni memberi manfaat kepada anda, jangan lupa tekan subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.